Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para penonton, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara sekalian, kita ke udara sekali lagi dalam siri ketiga. Barang siapa yang pernah mengikuti sebelum ni sedar bahawa ini adalah salah satu platform kita bersama dengan anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang telah pun berjaya. Kita nak mereka berkongsi rahsia-rahsia kejayaan mereka lah, ya, bersama dengan para penonton ataupun anak-anak yang melihat live di Zoom, di link Zoom yang diberikan, dan juga yang mengikuti kita di FB Nur Eco Resort. Sesiapa yang mengikuti di FB Nur Eco Resort, anda bolehlah like and comment, share. Share lah kita punya rancangan ini dengan kawan-kawan, dengan saudara mara yang lain-lain, supaya lebih ramai lagi orang yang mendapat manfaat daripadanya. Ya. Begitu juga yang mengikuti kita di link Zoom juga. Tuan-tuan dan puan, anak-anak boleh juga meninggalkan di ruangan chat itu sebarang komen ataupun soalan-soalan yang nak diajukan kepada kami, terutama kepada panel yang dijemput khas oleh kita. Bolehlah menulis di ruangan chat tersebut. Yang mana menonton kita melalui link FB Nur Eco Resort, anda juga bolehlah menyatakan komen ataupun pandangan ataupun soalan-soalan pada ruangan komen di FB. Okey. Macam biasa, kali ini kita juga menawarkan juga satu seat. Kita akan menawarkan hadiah lah, kita bagi hadiah lah. Kita bagi hadiah kepada yang menanyakan soalan-soalan yang power pada kita. Pada panel lah, bukan pada saya. Saya moderator je hari ni. Kepada panel kita. Jangan tanya saya. Saya tolak semua soalan anda semua kepada panel kita nanti kejap lagi. Okey? Dan juga di Zoom, kita akan pilih mana komen ataupun soalan-soalan yang power, yang terbaik. Kita akan pilih dan kita akan bagi hadiah pada di akhir sesi ini nanti tim kita akan pilih salah seorang daripada yang menonton. Kalau yang menontonnya anak-anak, hadiah untuk anak-anak lah. Kalau yang menontonnya mak ayah juga boleh hadiahkan kepada anak masing-masing. Kalau ada 10 anak, pilihlah yang mana salah seorang tu lah yang kita bagi hadiah di akhir sesi nanti, insya-Allah. Baiklah, yang mengikuti siri Rahsia Pelajar Cemerlang, kita dah siri yang ketiga. Siri pertama 2 minggu lepas kita bawakan 3 panel daripada sekolah berasrama penuh dan juga MRSM, 3 jejaka. Okey, 3 jejaka handsome, anak-anak saya yang mendapat kesan cemerlang juga dalam SPM, tapi di kalangan mereka yang berada di asrama penuh dan juga di MRSM. Minggu lepas kita bawakan 2 panel lagi, juga jejaka, handsome juga. Tapi di kalangan anak-anak saya yang belajar di sekolah harian. Sekolah harian. So minggu lepas kita kata kita nak bagi tahu bahawa kejayaan itu boleh berada di mana-mana saja. Tak kisah sekolah mana pun anda berada. Yang penting keinginan kita. Tak kisah ke asrama ataupun tidak. Cuma kali ini sesi ketiga kita bawakan kepada anda semua. Kita bawakan kepada anda semua 2 lagi panel. Kalau 2 minggu lepas kita bawa jejaka, kali ni kita bawa jejaki.
kita bawa adik perempuan pula kali ini. Panel kita wanita dua-dua. Kita bawa bunga, 2 kuntum bunga kali ni. Kalau sebelum-sebelum ni kumbang, kali ni kita bawa bunga. 2 orang bunga kita, adik kita yang belajar di Institut Quran Kuala Lumpur. 2 orang ini nanti kejap lagi kita akan kenalkan. Kita akan kenalkan macam itu, nanti mereka akan kenalkan diri mereka sendiri. Iaitu panel kita pertama, kita tampilkan adik Humaira Fatini binti Muhammad Nasir. Lambai-lambai tangan dulu. Itu dia Humaira. Kemudian kita bawa juga adik Nur Husna Syahirah binti Muhammad Farid. Lambai. Inilah bunga kita 2 hari ni kita munculkan untuk bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang berada di rumah sempena lockdown, dan tak tahu nak panggil apa lockdown ke nak panggil apa dah sekarang ni kan. Fasa 1, fasa 2, last sekali fasa syanda lah kita. Jadi alang-alang kita dekat rumah, macam biasalah kami lebih gemar untuk berkongsi maklumat, kita lebih gemar berkongsi ilmu, sekurang-kurangnya memberikan kepada anak-anak kita semangat untuk lebih belajar berdasarkan kepada perkongsian daripada anak-anak yang kita bawakan khas kali ini. So, apa khabar Humaira? Unmute dia. Boleh unmute. Unmute Kapatan. Alhamdulillah, baik Bapak. Husna, apa khabar Husna? Alhamdulillah, sihat. Okey. So, nak dengar suara pun dah kan. Kalau yang lelaki-lelaki dengar suara tu pun dah orang kata apa, menggetar tulang rusuk dah dengar kan. 2 minggu lepas tak ada yang bergetar tulang rusuk. Kali ni tulang rusuk bergetar dengar suara 2 adik-adik kita ni. So insya-Allah hari ni mereka akan berkongsi dengan kita banyak perkara lah macam panel kita yang sebelum ini. Cuma kali ini kalau sebelum ini cara belajarnya di kalangan anak-anak lelaki. So kali ini cara belajar di kalangan anak-anak perempuan. Ada perbezaan ya tuan-tuan dan puan. Kalau kita amati betul-betul cara pembelajaran anak lelaki dengan anak perempuan tak sama. Cara pembelajaran anak lelaki dengan anak perempuan sangat-sangat tak sama. Disiplin mereka berdua, mereka pun ada kelainan, banyak kelainan. Itu kita tak cerita dia punya neuron-neuron dalam minda. Cara fikir mereka berbeza, cara orang lelaki berfikir berbeza, cara anak perempuan fikir berbeza. Sebab tu bila kita bawakan panel kita yang berbeza, sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan dapat ilham macam mana nak membantu anak-anak kita kat rumah dalam pembelajaran kan. Jadi jangan stres-stres untuk terus membantu anak-anak untuk berjaya, sebab setiap orang ada cara masing-masing. So, tuan-tuan dan puan boleh pilihlah mana-mana cara yang tuan-tuan dan puan rasa sesuai dan boleh digunakan kepada anak masing-masing. InsyaAllah. Okey, baik. Humaira dan Husna. Okey. Jangan nervous-nervous. Relax, santai je hari ni. Nampaknya dah ada orang mula komen-komen ni. Belum start lagi dah mula komen-komen banyak dah ni. Ui, tulang rusuk saya hampir luluh. Ada yang kata tu. Tak tahulah siapa nah. Okey. Baik, tak apa. Ni mesin-mesin nakal, sekejap lagi kita baca lain. Okey, baik. Boleh kita mulakan Humaira dan Husna? Boleh. Boleh Okey, cantik. Baik. Macam biasa, soalan paling susah saya nak tanya ni. Boleh Boleh bapak tanya Boleh mula tanya tak apa. Round pertama ni mudah-mudah je Macam biasalah nak tanya. Masing-masing kenalkan diri lah. Kenalkan diri dulu Boleh? Kita mulakan dengan Husna dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husna Syahirah binti Muhammad Farid. Saya bekas belajar di Sekolah Menengah Islam IQKL yang terletak di pinggir Taman Tun Dr. Ismail. Saya berasal dari Damansara Perdana, Selangor. Saya merupakan anak ketiga daripada 5 adik-beradik dan hobi saya adalah membaca. Okey, anak ketiga daripada 5 adik-beradik. 5 adik-beradik. Orang Damansara Ya. Sebut tak tadi? Orang Damansara. Okey.
So jangan pergi cari pula lepas ni Damansara kat mana ni besar Damansara ni. Jangan sebut spesifik, nanti depa pergi cari nanti. Okey, seterusnya Humaira, silakan Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada pihak Noriko Resort kerana menjemput kami untuk sharing session kali ini. Nama saya Humaira Fatini binti Muhammad Nasir. Umur 18 tahun, kandidat SPM 2020-2021. Saya merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Islam IKKL. Saya anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik, asal nilai Negeri 9. Asal nilai Negeri 9. Walaupun mereka berjauhan nilai dan Damansara, tapi bila di sekolah mereka ni antara yang rapat lah rupanya. Dah lah rapat, dapat keputusan pun sama dapat 10A. 10A dalam SPM baru ni. Okey. Bagusnya mereka ni, mereka bukan sahaja pelajar cemerlang, mereka juga hafizah kita. Jangan main-main adik-adik lelaki jangan nak coba-coba ya. Kalau tak ada 30 juzuk lawannya, jangan harap ya. 30 juzuk Al-Quran di dalam hati, di dalam dadanya. Okey. Sejak bila ni jadi hafizah ni? Dua-dua ni? Sejak form tingkatan 3. Tingkatan 3. Mula hafaz? Pada tingkatan 1. Mula menghafaz daripada tingkatan 1. Tingkatan 1, pergi ke 2, pergi ke 3. 2 tahun lah. Dalam masa 20 tahun pula. Dalam masa 2 tahun dah boleh hafal Quran. Apa-apa bok ni hari-hari duk baca pun tak selesai. Nampak sangat urat kepala ni dah berbirat-birat. Dah berbelit-belit dalam kepala kan. Susah nak ingat. Yalah kita ni berumur kan. So anak-anak yang muda-muda ni, masa muda-muda dia lagi senang nak menghafal. Masalah tak banyak lagi dalam dunia dalam kepala kan. So mudah menghafal. So sekarang ni dah tingkatan 5. Ada lagi ke 30 juzuk tu? Ke dah hilang dah? InsyaAllah. InsyaAllah ada lagi. Bagus. InsyaAllah mudah-mudahan Quran itu menjadi pelindung anda setiap masa. InsyaAllah. Baik, anak sekalian, kita macam biasalah kita buka dengan tajuknya. Soalannya tajuknya pula. Perasaan bila dapat keputusan cemerlang tu. Bila buka-buka result, tengok keputusan cemerlang, macam mana? Satu. Yang keduanya, tengok tu bersama dengan keluarga ataupun soalan biasa. Ini tiga-tiga siri Papa akan tanya. Tengok tu dengan family ke tengok asing-asing? Dan perasaan anda bila tengok keputusan tersebut. Silakan. Humaira dulu. Alhamdulillah masa tengok result tu memang gembira sangatlah sebab sebenarnya tak pernah dapat 10. Tak pernah, exam tak pernah dapat 10A masa form 4 dan form 5. Jadi masa tu kali pertama lah tengok dengan mak ayah. Tengok dengan mak ayah Okay, bagus. Confident ke kata memang mak ayah paksa nak tengok sama-sama tu? Kira paksa sikit lah paksa. Tapi takut pun nak tengok sorang-sorang. Oh ya ke? Sebab ada panel kita yang sebelum ni, ada yang berani, ada yang berani, bukan berani lah. Ada yang kurang keberanian tu dah tengok dulu. Baru dia share dengan parent kan. Okay, Husna pula macam mana Husna? Mak saya tengok dulu baru saya. Pagi tu, mak saya check 9.55 pagi. Tapi dah keluar, aku tu macam terkejut. Tiba-tiba dapat 10A kan. Tapi saya tak tahu lagi time tu. Lepas tu mak saya share dengan kakak saya. Lepas tu kakak saya tiba-tiba jumpa saya. So, tiba-tiba tanya, nak tahu tak berapa? Saya macam, berapa? Lepas tu tunjuk tangan dia. Lepas tu, serius lah. Lepas tu turun, pergi jumpa mak. Lepas tu, time dah pukul 10 tu check balik. Lepas tu, macam nak confirmkan balik lah kan 10A tu. Lepas tu, betul. Saya tengok mak tengok saya. Dia macam, sebab terkejut. Macam, dia happy lah. Okey. Dulu darjah 6 dengan tingkatan 3, keputusan cemerlang juga ataupun macam mana? Tak sangat. Belum lagi lah. Maknanya SPM tu yang paling maksimum lah tu, tunjuk tu. Okey. So bila kita dah berjaya, kita tunjukkan kejayaan kita pada mak ayah kita,
of course lah, siapa yang tak gembira, betul? Kan nak pula bila mak ayah kita pula apa doakan kita, peluk kita kan, ucap tahniah pada kita, rasa-rasanya lepas ni tak sabar-sabar nak buat kejayaan yang seterusnya. Okey, baik. Kita direct lah macam biasa. Untuk permulaan kita terus nak cerita, nak tanya teruslah. Apa rahsia dia? Dah lah susah dah sebelum ni tak pernah dapat straight A, tak pernah dapat 10A ni. Trial pun tak pernah, periksa tak pernah, tiba-tiba final dapat 10A. Okey. Apa rahsianya? Kalau boleh kita share. Bila share ni dah tak ada rahsia lah. Kan? So apa rahsia yang you all ada ni? Menyebabkan you all boleh belajar. Dah lah belajar. Dah lah apa ni kawan baik. Kan? Lepas tu berjaya sama-sama. 10A sama-sama. So apa rahsianya tu kalau boleh di-share kan? Siapa nak share dulu? Saya share dulu Nah. Okay, dia punya rasa taklah rasa sangat pun, tapi benda yang basic yang kita kena buat lah. Okay, yang pertama macam kita kena sentiasa berdoa, minta ke Allah, aku nak ni, aku nak ni. Lepas tu solat jangan tinggal, solat lah kalau boleh solat awal waktu. Lepas tu minta juga doa daripada ibu bapa kita, sebab ibu bapa kita diorang punya doa macam lagi termakbul lah. Okay, lepas tu kena hormat ibu bapa juga, buat semua benda yang diorang suruh. Lepas tu saya punya rasa juga parents saya tak terlalu push untuk study sangat, sebab takut macam kalau push sangat nanti takut tertekan. So macam tu lah. So apa yang dia buat tak bagi tekanan tu? Belanjalah makan ke. Belajar makan. Okey. Umairah pula? Kalau untuk saya, antara rahsia untuk berjaya ni bagi saya ada banyak cara kan. Tapi antaranya beberapanya ialah yang pertama, yang basic kena jaga, iaitu solat awal waktu, ngaji setiap hari, jangan tinggal. Sebab kita hidup fitrah beragama kan, bila kita jaga agama sebagai perkara yang paling penting, insya-Allah semua benda lain pun akan jadi mudah. Kita kena percayalah dengan benda tu juga. Lepas tu rahsia yang kedua ialah jaga adab sebelum, semasa dan selepas kelas. Walaupun pada musim sekarang ni PKP, kita belajar PDPR online, tapi ada cara untuk kita jaga adab. Iaitu sebelum kita start belajar, kita baca doa kelas ramai-ramai. Kalau tak baca ramai-ramai tak apa, baca sendiri-sendiri. Yang Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftah alaina, semua tu kan. Jadi itu pun antara adab kita. Kiranya waktu tu kita boleh betulkan siap-siap niat kita masa belajar. Lepas tu bila semasa kelas, adab semasa kelas pula, kita be engaging dalam kelas. Maknanya bila cikgu tanya, kita jawab. Bila kita tak faham, terus tanya, cikgu saya tak faham yang ni, boleh ulang sekali lagi tak? Jadi kelas tu bila semua orang engage, dia jadi meriah. Jadi lagi seronoklah kita nak belajar kan. Kemudian tu adab selepas kelas, ucap terima kasih pada cikgu, cakap alhamdulillah, terima kasih cikgu, macam tu. Tu yang simple lah kan. Kemudian yang ketiga yang saya boleh kongsikan ialah be useful to your family kat rumah. Sebab sekarang kita PDPR online, jadi semua orang busy. Mak ayah busy kerja work from home, kita busy belajar, adik-beradik lain pun busy belajar online juga. Jadi dalam masa kita belajar tu, kita cuba tolong-tolong kat rumah apa yang kita boleh tolong. Contoh basuh pinggan, tolong ayah cuci kereta ke, polish kereta ke kan. Sebab tanpa kita sedar sebenarnya benda-benda kecil lah yang akan membawa keberkatan dalam kita belajar. Macam tu. Yang keempat yang saya boleh share ialah solat tasbih. Cubalah cuba start dengan sebulan sekali ke. Kemudian kalau dah lagi rajin seminggu sekali ke. Macam tu. Itu je lah. Okey, itulah beza lelaki dengan perempuan kan. Kalau lelaki tu tak kisah sangat kerja-kerja rumah ni kan.
Bukan kerja rumah yang cikgu bagi. Kerja di bahagian rumah, kat rumah tu kan. Seorang perempuan ni biasanya memang kena tolong lah kan. Contohnya kemas rumah, basuh pinggan, masak, jaga adik kadang-kadang kan. Banyak lagi kerja-kerja orang perempuan ni kan. Tu nak tahu juga tak apa ni, tak mengganggu pembelajaran ke bila buat kerja-kerja macam itu? Tak, sikit je. Kalau tolong sesama adik-beradik, cepat je siap. Maknanya kena bincang adik-beradik jugalah, meeting keluarga ni maksudnya adik lelaki pun kena involvekan sekali. Betul? Betul. Kalau tak nanti dia terbiasa jadi kat rumah tu dia relax je. Lepas tu kerja-kerja rumah orang perempuan nak kena settle kan. Jadi lambat lah. So kalau ada adik lelaki pun libatkan juga. Tetapi rasanya Umaira ada lelaki, ada lelaki ya? Ada Ada lelaki ya? seorang kecil. Seorang kan kecil tu kan? Okey. Baik, kita ada soalan poll juga ni nak tanya pada penonton. K-Team boleh keluarkan soalan poll, kita nak tengok yang menonton ni siapa, umurnya berapa. Para penonton yang mengikuti kita dekat Zoom, sila jawab soalan yang diberikan. Yang ikut dekat Zoom ni tolong jawab. Dekat FB Live tak ada, tak keluar soalan. Okey, kita tengok. Siapa yang tengok kita sekarang ni? Okey, bawah 12 tahun tak ada. Ni mesti kawan-kawan sebaya lah ni. 13. Oh, ada juga bawah 12 tahun. Baru ada. Okey. Setakat ni 13 hingga 17 tahun kita ada 45%. 18 hingga 25, 27%, 26%. 25%, ada 24%. Ada 25% pula, 25 tahun ke atas. So maknanya inilah kita punya finalis. Okey, paling ramai kita 13 hingga 17 tahun. Memang diorang ni memang tengah belajar lah ni. Tengah belajar. Bagus-bagus. Terima kasih kerana menjawab soalan-soalan tersebut. Okey. Kalau kita boleh keluarkan polling yang kedua kita, tim. Okey. Soalan yang kedua kita, adik-adik yang menonton lebih suka belajar bersemuka ataupun online? Sila. Wah, ramai kata bersemuka ni. Banyak sebab ni. Ada yang suka online. Okey, silakan. Dia jawab dulu soalan ni. Okey, majoriti bersemuka datang sekolah. Daripada online. Online sikit je. Patutnya online lah, seronok tu tak? Tak payah pergi sekolah, tak payah pakai uniform kan. Dekat rumah pun relax santai, boleh ikut kelas. Kalau pergi sekolah kan nak kena duit poket money, nak kena belanja, nak kena berjalan, naik bas ke naik apa ke kan. Tapi ramai orang memilih untuk bersemuka. Okey. Baik, terima kasih. Terima kasih kerana berkongsi poll kita ni. Terima kasih banyak kepada yang memberi yang terlibat sekali lah dengan kita. Okey, baik. Seterusnya. Tadi ceritanya lebih kepada rahsia yang tak berapa deep sangat. Strategi belajar tu macam mana? Tadi cerita umum je tu. Daripada rahsia-rahsia tu saya Papa tengok tu umum je. Kan, strategi belajar tu macam mana sendiri? Strategi belajar tu. Umaira. Kalau pasal strategi belajar, lain orang lain cara kan. Tapi yang saya boleh kongsi bagi saya, pada pandangan saya ialah yang pertama, jangan miss kelas. Sebab attending kelas tu pun ialah satu usaha. Walaupun nampak kecil tapi itu satu usaha juga. Jadi macam mana kita nak make sure kita tak miss kelas, tampallah jadual dekat tempat yang kita biasa tengok. Contoh macam saya suka tengok cermin.
Saya letak jadual saya dekat cermin. Sebelum tidur tengok dulu. Jadi malam kita dah mentally prepared untuk kelas esok. Kita tahu dah esok ada apa, kena belajar apa, subjek susah ke, macam tu. Yang kedua, untuk PDPR online, macam yang saya ada sebutkan tadi, be engaging supaya kelas meriah. Yang ketiga ialah saya syorkan untuk PDPR online sebab kita PKP, kita tak boleh nak keluar, kadang-kadang kita terstres sendiri kan, belajar susah. Saya syorkan untuk study masa weekdays saja. Maknanya masa weekdays je lah kita attend kelas, masa weekdays kita buat homework, masa weekdays kita study supaya masa weekend kita boleh main. Jadi masa weekdays tu bila dapat je homework, siapkan terus, jangan tangguh. Sebab kalau kita tangguh nanti dia akan bagi banyak kan. Homework siapkan terus, bila sampai je weekend, kita buat apa yang kita suka. Ada orang suka melukis, boleh melukis. Saya suka membaca, saya membacalah. Ada orang suka main game, mainlah game. Asalkan kita happy supaya bila sampainya hari Isnin yang seterusnya, mood kita dalam keadaan yang stabil. Sebab bila kita nak belajar dengan efektif, mood kita kena stabil, mood kita kena happy, bukan dalam keadaan yang stres. Jadi mental health is important untuk belajar. Itu sajalah. Okay, terima kasih Humaira. Humaira sebut tadi pasal cermin. Seperti semua orang sedia maklum, perempuan dan cermin memang tak dapat dipisahkan. So Humaira salah seorang daripadanya yang telah mengiyakan fakta tersebut. Humaira memanfaatkan cermin untuk tampal notis, tampalkan jadual supaya dapat dilihat dengan jelas jadual kelas dan sebagainya. Bukan sahaja Humaira boleh tengok, tetapi orang lain pun boleh tengok. Parent pun boleh tengok, orang lain pun boleh tengok dan sentiasa ingat-ingatkan. So kalau Humaira lupa, parent tengok jadual ada kelas, dia ada kelas ni kenapa tak ikut? Tengok banyak-banyak dalam So bekas merah. boleh remind antara satu sama lain. Ni dalam beg di rumah ada sebab ada. Okay. Tutup pintu. Baik. Kemudian Humaira juga mencadangkan, dikatakan cara belajarnya macam-macam, orang ikut orangnya. Jadi salah satu cara Humaira adalah belajar hari biasa, siapkan homework pada hari biasa, kemudian pada hujung minggu boleh main. Kan? Hari Sabtu masih ada lagi kelas tambahan, betul? Masih lagi ada kelas tambahan, so hari Ahad tu boleh spend satu hari. Tu caranya. Ada orang dia spend masa sejam ataupun 2 jam daripada waktu harian. Humaira dia kumpul sampai hujung minggu. So dia berkorban 6 hari tu untuk fokus dan hujung minggu dia gunakan maksimum untuk release tension. Okey, itu Humaira. Strategi Husna? Saya punya strategi yang pertama, kalau kita kat rumah ni, kita kena pandai bahagikan masa. Sebab mental kita punya mental kat sekolah dengan kat rumah lain. Dengan kita punya rutin pun lain kat sekolah daripada rumah kan. Kalau bahagikan masa tu, ada time study, betul-betul study. Kalau ada kelas waktu tu, masuk kelas. Lepas tu kalau rasa macam banyak sangat kelas, lepas kelas boleh je rehat, tidur ke kejap. At least next kelas nanti tak adalah ngantuk kan. Okay, yang kedua, kalau kita tak faham soalan tu, kita jangan terus give up. Kita kena tanya siapa-siapa yang faham. Mula kalau macam takut nak tanya cikgu, boleh tanya kawan dulu. Macam kalau kita lagi selesa dengan kawan, tanya kawan dulu. Kalau kawan pun tak dapat jawab, baru tanya cikgu. Kalau cikgu ni nanti dia bagi jawapan kat kita. Okay, yang ketiga, macam Humaira cakap tadi, kalau Humaira dia suka tengok cermin, dia tampal kat cermin kan jadual. Tapi saya kan kat rumah kan selalu tengok handphone lah, laptop kan. Kita boleh je buatkan gambar jadual tu, jadikan wallpaper dekat phone kita. So at least kalau kita macam tergerak nak main handphone, macam tengok tiba-tiba nampak okay, sekarang ni ada kelas, so aku masuk kelas. So macam dengan cara tu kita tak dapatlah nak skip kelas kita. Lepas tu satu lagi kita boleh je buat study group dengan kawan-kawan. Macam contohlah kan, sejarah kan banyak bab kan. Takkan nak baca bab semua tu seorang-seorang. Mestilah korang mengantuk. So at least ajak kawan-kawan buat group, cakap jom study malam ni, satu malam satu bab ke. Nanti lama-lama habis lah tu. So at least korang faham lah bab tu.
Itu je. Masih lagi mengekalkan cermin Husna. Kalau Humaira cermin rumah dia, Husna cermin handphone, gadget dia dia letak reminder. Ada orang letak gambar dekat skrin. Tapi Husna letak jadual. Dia tahu dia memang jenis kaki gadget ni Saya buka handphone. So dia letakkan jadual dekat situ. Tu strategi dia. So kita pun boleh juga yang mana dapat akses kepada phone ataupun gadget 24 hours tu, so boleh letakkan reminder dekat gadget masing-masing, handphone masing-masing. Tetapi yang mana yang menggunakan terhad tu, lepas dia PDPR pulang balik pada parent simpan, so boleh gunakan cara Humaira, tampal dekat cermin, Kalau apa-apa buat dulu belajar, apa-apa buat suka tampal kat mana-mana dinding yang ada. Kalau kat asrama kita ada katil double decker tu kan. Katil double decker tu, Papa Bob jangan haraplah duduk dekat bahagian atas, confirm tidur bahagian bawah. Kan? Nak menghormati kawan-kawan kan, kalau Papa duduk atas, almarhum kawan dekat bawah tu. Jadi Papa duduk bawah, so kat bawah tu, dekat bahagian bawah tu Papa akan tampal nota ke, jadual ke, dinding sini boleh. Kan banyak tempat kita boleh buat kan. So kalau adik-adik kita pun yang kat rumah yang double decker tu pun boleh buat benda yang sama. Kalau katil single pun boleh lekatkan kat dinding. Ataupun pintu bilik belakang, nak keluar masuk confirm, keluar masuk bilik tu, boleh letak dekat situ. Boleh So idea lah, kita get some ideas lah. Maksudnya mana-mana pun kita rasa, yang penting kita nak remind kita. Kita ada ni, boleh gunakan ni. Apa-apa baru beli kat kedai. Kedai biasalah, kedai puaka tu. Ni. Kedai Eco, RM2 je. Kan? Ni orang panggil kedai puaka betul cadang nak masuk beli benda ni je masuk-masuk keluarnya berbakul ni biasalah kalau yang pernah masuk tu tahulah apa nak buat dalam tu kan. So Papa beli benda ni so boleh tampal color-color ni. Okay, boleh gunakan notis-notis ni. Alright, okay, itu strateginya. Amalannya apa? Dia bila cerita orang pelajar-pelajar hafizah, dia mesti ada amalan-amalan dia, amalan-amalan kerohanian yang apa? Yang dipraktikkan setiap hari. Adakah? Ada. Kalau boleh share dengan kawan-kawan kita yang tak berapa nak hafizah ni. Okay, kalau dekat sekolah, kita orang akan kita amalkan satu amalan ni macam setiap hari akan baca surah-surah tertentu. Contoh je seperti pada hari Isnin, kita orang baca surah Ad-Dukhan. Hari Selasa baca surah Al-Hajj. Hari Rabu baca surah Waqi'ah. Khamis baca Yasin. Jumaat Kahfi. Sabtu Sajdah. Dan juga Ahad Al-Mulk. So baca tu selepas subuh. Baca satu surah habis Baca satu surah habis. Ulang balik. Papa buat lambat sikit dah. Hari Isnin Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Okay. Selasa Al-Hajj. Okay. Hari Rabu Waqi'ah. Hari Khamis Yasin. Jumaat Kahfi. Sabtu Sajdah. Ahad Al-Mulk. Dapat kawan-kawan yang lain dapat surah-surah tu. Nanti Husna akan tulis dekat ruangan chat tu nanti. InsyaAllah. Okey, sama ke dengan Humaira? Sama juga? Sama, baca sama. Surah lain? Baca sama-sama. Surah sama-sama. Okey, baik. Terima kasih Humaira dengan Husna. Ada pool yang ketiga? Kita boleh keluarkan pool yang ketiga, tim? Alright. Soalan seterusnya. Belajar ikut jadual atau ikut mood? Laju untuk pool. Mana menang ni? Mana menang? Ikut jadual ke ikut mood? Okey, ikut jadual, ikut mood, ikut jadual, ikut mood. Okey, majority ikut mood. Ada orang ikut jadual. 66% ikut mood. Ikut jadual ni 34%. Okey, komen sikit. Humaira. Belajar ikut mood lebih ramai daripada ikut jadual ni. Bagi komen sikit.
Komen yang saya boleh bagi ialah tak apa, mood tu penting. Cuma jadual yang basic yang dah tersedia macam jadual kelas kan, yang tu kita ikut. Kalau pasal mood pula, kita kena, macam mana orang kata, kita kena cari mood tu. Jangan tunggu mood tu datang, kita kena cari. Bila kita dah jumpa mood tu, kita ikutlah balik jadual yang dah ada. Contoh kalau kita dah plan hari ni nak study sekian-sekian, kita cari siap-siap mood. Macam mana nak cari mood? Tengoklah video motivasi ke, pergi lompat-lompat ke, minum air ke, gelak-gelak dulu ke. Dah ada mood, belajar balik. Macam tu. Husna? Kalau saya memang belajar ikut mood. Sebab saya tak ikut jadual. Saya seorang yang ikut jadual sebab macam contohlah kalau kita time tu kita nak buat admat, kita buat time tu. At least nanti macam tak adalah macam bila kawan kita nak salin lain, kita nak salin tu juga. Tapi lepas tu nanti yang subjek lain kita tinggal. So baik kita buat dua apa yang kita rasa nak buat. Buat dulu macam tu. Okey, baik. Pul tadi kata ramai yang kata ikut mood lebih ramai daripada ikut jadual. Okey. Dia macam gini kalau pandangan Papa sendirilah tak salah pun dua-dua tu. Tapi kadang-kadang kita kena fikir. Bila kita ada jadual kita sendiri, so nak tak nak kita kena disiplin. Confirm kena disiplin. Kalau tak disiplin, ada 10 jadual pun confirm tak ikut. Betul? Bila kita ada jadual, nak tak nak kita kena disiplinkan diri kita untuk follow jadual. Isunya kita tak ada jadual. Bila tak ada jadual, kita belajar ikut mood. Kalaulah mood tu baik hati dengan kita, hari-hari dia hadir, maka kita bersemangatlah untuk belajar. Tapi kalau mood tu tunggu-tunggu tak hadir-hadir, tak datang-datang, mood absent. Mood yang penting. Datang dia kan. Dia tak datang-datang. Bayangkanlah kalau mood tu tak datang-datang seminggu, tak datang-datang 2 minggu, tak datang-datang 3 minggu. So bila kita nak belajarnya? So nak tak nak, jadual tu kena ada. Mood betul. Kadang-kadang jadual ada, kita pun tak ada mood. Tapi kita kena faham, ini disiplin kita. Macam apa pesan pada orang lain jugalah. Kat mana pun kita berada, kita kena ada disiplin. Kan? Dekat sekolah kita dah ada latihan disiplin. Dekat rumah pun ada disiplinnya. Siapa kata kat rumah tak ada disiplin? Ada tak disiplin kat rumah? Ada kan? Bangun pukul berapa, tidur pukul berapa, makan pukul berapa, solat sama-sama. Tu semua adalah disiplin yang kita tak sedar. Lepas makan basuh pinggan. Sebab apa kita tak sedar itu disiplin? Sebab itulah yang kita buat hari-hari. Kita tak sedar bahawa itu disiplin. Contohnya pergi sekolah, pergi 7.30, balik pukul 2 petang contohnya. Itu adalah disiplin yang kita buat. Tapi sebab kita buat hari-hari, kita tak perasan bahawa itu disiplin. Betul? Jadi nak tak nak, kita nak kena ada kebiasaan. So sama juga dengan jadual kita tadi tu. Bila kita ada jadual, kita ikut jadual kita, itulah kebiasaan yang kita buat. Tapi kalau buatnya sekali, jadual ni buat sekali, ikutnya pun baru sekali, memanglah kita rasa terpaksa nak ikut jadual. Tetapi kalau kita rutinkan jadual kita dengan ikut jadual yang kita ada, setiap hari kita follow, insya-Allah kita rasa biasa dan tak rasa itu salah satu benda yang membebankan diri kita. Kok lah boleh faham pada penonton-penonton semua. Okey, baik. Soalan seterusnya. Macam beratur soalan nak tanya ni kan. Banyak soalan ni. Ada soalan yang belum kita bincang-bincang lagi ni. Okey. Baik. 3 nama yang kalau boleh disebut pada kita, siapa di sebalik kejayaan? Husna dulu. Siapa di sebalik kejayaan Husna? 3 lah kalau Husna nak rakamkan penghargaan. Okey, 3 golongan yang bagi saya semangat untuk belajar betul. Yang mendorong saya untuk belajar. Yang pertama, of course lah, saya punya ibu bapa. Diorang akan bagi semangat untuk belajar supaya kita tak tertekan dengan kelas online lagi, dengan homework lagi yang banyak tu kan. Yang kedua, saya punya kawan-kawan, sebab diorang punya bantu saya untuk belajar. Sebab contoh, saya ternampak ada seorang tu tengah belajar. Tu mesti
kita akan rasa insecure lah. So macam, oh dia belajar, aku nak berjaya mesti aku kena belajar juga kan. So kita kena belajar juga, sama-sama lah belajar kan. So kawan tu dah pengaruh kita untuk belajar. Lepas tu kita pun boleh berjaya sama-sama. Okay, yang ketiga, cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu pun bagi semangat, bagi dorongan. Sebab cikgu tahu yang kita orang dah stres, dah penuh dah otak sebab tampung banyak sangat kan. So cikgu-cikgu macam bagi semangat, macam kita cakap tak apa, sikit lagi lepas exam ni nak buat apa yang awak nak, buatlah. Tapi kali ni je sungguh-sungguh. Maira? Saya sama dengan Husna. Yang pertama, ibu bapa saya. Sebab kalau saya stres apa-apa belajar, stres belajar ke, rasa subjek susah ke, rasa tak mampu lah kan. Orang pertama yang saya akan bagi tahu ialah mak ayah saya. Supaya diorang boleh doakan. Sebab mak ayah saya pun selalu ingatkan supaya apa-apa nak doa lebih makbul, boleh gunakan diorang. Dalam keadaan yang baik lah. I mean, secara hormat lah kan. Sebab doa mak ayah untuk anak dia makbul. Jadi apa-apa saya akan minta pendapat diorang, macam mana cara lain yang saya boleh buat, macam mana saya nak handle saya punya stres. Sebab ibu bapa pun lebih pengalaman. Orang yang kedua ialah kawan-kawan. Macam kalau masa dah nak dekat SPM, lagi banyak study ramai-ramai and lagi seronok sebab kita sama-sama stres kan, sama-sama takut nak SPM. Jadi dia punya vibe untuk study tu lagi best bila belajar dengan kawan-kawan. Lepas tu kawan-kawan pun ajak kita, suruh kita bangun pagi. Suruh kita bangun pagi, suruh kita study, cerita, study sama-sama. Orang ni cerita kita dengar, orang ni cerita kita dengar. Jadi study tu lagi seronok lah kan, tak kurang stres. Orang yang ketiga yang mendorong saya untuk semangat belajar ialah guru-guru. Guru-guru sebab masa kelas pun guru-guru akan pastikan kita orang buat latihan dalam keadaan yang tak apa yang orang kata, tak stres lah. Sebab bila kami tak faham pun, masa dah nak dekat SPM tu, guru-guru akan galakkan kita berbincang dengan kawan-kawan, cuba cari kawan yang lebih pandai. Sebab masa tu kita lebih tahu kelebihan masing-masing dan kita boleh tolong kawan-kawan kita. Jadi cikgu lah yang memulakan semangat belajar bersama kawan. Dan pada masa yang sama, bila tak tahu, bila dah buntu, cikgu akan tolong. Macam tu. Cikgu-cikgu ni dia tak yelah, kalau seorang cikgu kita boleh kontrol lah. Bila ada 10 subjek ni, ada 10 cikgu, 10-11 cikgu yang ada tu, masing-masing akan bagi kerja. Tak rasa terbeban ke? Tak. Sebab pada pandangan saya tidak. Sebab cikgu-cikgu pun sangat memahami kami yang nak ambil SPM ni kan. Jadi cikgu-cikgu banyak galakkan kami buat latihan dalam kelas sahaja. Jadi masa kelas all out. Terus buat siap-siap. Dah habis kelas, kita fokus subjek lain pula. Jadi tak terasa lah homework tu overlap ke apa ke. Alhamdulillah. Husna, contoh mak cool downkan kita yang tengah stres macam mana? Mak buat apa? Oh, mak saya. Kalau mak saya nampak saya stres, mak saya belanja saya makan sebab mak saya tahu saya suka makan. Suka makan. Apa-apa suka makan tapi tengoklah kesan dia. Kenapa Husna tak macam Papa? Tak. Suka makan. Tak apa, gurau. Okey, baik. Ada soalan dekat kita punya chat ni sekejap. Cuba bacakan. Panjangnya. Berapa boleh. Assalamualaikum Papa. Waalaikumsalam. Tak dekat kita pula. Tak dekat panel. Saya nak hadiah. Tiba-tiba nak hadiah. Okey, tak apa. Saya peminat Husna dengan Maya. Oh, Maya ke nama? Okey. Saya pernah join Sirasi Pelajar Cemerlang tahap 1. Okey. Good. Alhamdulillah.
Okey. Oh, tajuk isu Quran tu di mana? Dekat Taman Tun Dr. Ismail. Okey. Okey. Ada bawah tadi. Mana tadi? Saya selalu study group dengan ni geng yang ni. Okey. Macam mana contoh jadual tu ya? Boleh bagi spesifik sikit tak? Ada komen? Macam mana contoh jadual? Boleh bagi yang spesifik sikit tak? Kemudian soalan kedua, apa persiapan persediaan sebelum SPM? Okey, silakan. Umairah. Umairah jawab soalan 1, Husna jawab soalan 2. Spesifik jadual tu macam mana? Kalau untuk jadual, kalau contohlah masa tu nak dekat sangat exam, kita nak study banyak-banyak kan. Saya cadangkan untuk pairkan subjek yang senang dengan subjek yang susah bagi kita. Contoh kalau bagi saya yang susah ialah biologi. Jadi saya akan pairkan dengan subjek yang senang bagi saya, iaitu Bahasa Melayu. Jadi kita pair-pairkan ni kalau nak dekat exam lah. So antara masa free yang kita boleh guna jadual sendiri ni ialah masa weekend. Bila satu hari tu fokus study macam mana yang kita nak, subjek apa yang kita nak untuk minggu tu. Tak perlu study semua terus. Kalau ada 10 subjek, tak perlu study semua 10 subjek terus minggu tu. Study sikit-sikit. Contoh minggu ni nak study 2 subjek dulu. Minggu ni nak study 4 subjek dulu. Jadi kita jadualkan satu subjek 1 jam contohnya. Sebab biasanya kita punya attention span tak lama sangat. So paling lama pun 1 jam. Itu pun ada rest-rest. Contohnya macam kalau macam saya suka ambil 25 minit rest, 25 minit rest. Rest tu dalam 10 minit, 5 minit supaya kita tak rasa stres sangat lah kan. Macam tu. Okey. Husna. Soalan kedua tadi. Apa tanya ni lupa dah. Okey, soalan kedua, apa persiapan untuk Persiapan. SPM? Okey, persiapan kita orang banyak buat latihan. Bila kita banyak buat latihan, at least kita dah tahu macam mana soalan tu nak keluar. Ataupun kita dah boleh agak dah macam mana soalan tu nak keluar. Lepas tu, kalau latihan tu, kalau lagi elok, kita bincang dengan kawan-kawan. At least kawan-kawan dapat jawapan juga, kita pun dapat jawapan yang soalan yang kita tak tahu. Macam tu lah. Kalau tak tahu juga, pergi minta cikgu. Contoh macam soalan kebat. Kebat boleh juga minta kat cikgu. Tanya pendapat cikgu, jawapan macam ni boleh ke tak? So at least kita dah boleh hafal dah jawapan tu. Lepas tu kita dah boleh masukkan dalam kita punya kertas soalan kan. Okay, lepas tu banyakkan buat revision. Tapi bukan revision yang terus yang macam nak satu-satu, tak. Revision yang cepat. Yang ambil dia punya keyword. Jangan ambil semua benda. Macam tu lah. Baik. Terima kasih Husna, terima kasih Umairah. Baik, kepada tuan-tuan dan puan sekalian dan serta anak-anak sekalian, kenapa kita buat 3 siri setiap minggu ni, siri-siri rahsia pelajar cemerlang? Sebab kita tahu ini perkongsian daripada mereka yang dah cemerlang. Jadi bagaimana mereka aplikasikan kecemerlangan itu, contohnya jadual itu tadi macam mana nak set minda dia, macam mana nak letakkan matlamat goal yang jelas, itu saya akan kupas. Bapak-bapak akan kupas pada hari Sabtu. Hari Sabtu ni kita ada satu program khas. Satu program dinamakan Great Student. Program Great Student hari Sabtu ni daripada jam 9 sampai 5 petang, satu hari online kelas dengan Papa sendiri. So apa yang mereka kongsikan daripada siri 1, 2 dan 3, Papa akan train satu hari. Kita ada 3 topik yang kita akan cover pada hari Sabtu ini, 10 hari bulan, 10 Julai. Yang pertama, topik pertama kita akan cover tentang mission, great mission. Macam mana nak letakkan mission yang jelas
dalam pembelajaran, dalam zaman remaja ini sendiri, macam mana nak letakkan apa kesedaran-kesedaran yang perlu untuk tercapai matlamat kita yang jelas. So Bapak akan sentuh dan kita akan buat sama-sama nanti mission, vision masing-masing. Okey. Yang kedua, Bapak akan sentuh bagaimana anda nak mencari potensi dalam anda, potensi diri. Kadang-kadang kita tak kenal diri kita sendiri macam mana. Diri kita sebenarnya adalah seorang yang hebat. Sebenarnya kehebatan tu ada dalam dah, tak perlu cari dekat luar. So macam mana kita nak gali potensi diri kita, Bapak akan share juga pada hari Sabtu ini. Dan yang ketiga, bagaimana gaya belajar orang cemerlang juga Bapak akan share pada hari Sabtu tersebut. Kita akan ada sesi khas yang mana kita akan cuba tengok kekuatan anak-anak. Okey, setiap orang gaya belajarnya tak sama. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang cemerlang, tetapi kita cuba tiru gaya belajar dia. Kawan yang cemerlang terus cemerlang. Kita yang tiru cara kawan kita yang cemerlang tu gagal juga. Bukan sebab maksudnya kita ni orang yang gagal, tidak. Setiap orang caranya berbeza-beza. Kalau siapa yang ikuti sesi 1 dan sesi 2, kita dapat lihat bagaimana corak pembelajaran mereka. Tak sama. Umairah lain, Husna lain. Kemudian yang minggu lepas adik Hussein dengan adik Akil lain. Kemudian Arfan, Faleh dan juga Yusof pun berbeza. Tak sama. Tetapi bila mereka jumpa kawan yang memiliki corak pembelajaran yang sama, maka mudah untuk mereka belajar. So corak pembelajaran itu juga kita akan bagi tahu pada hari Sabtu nanti. Contohnya Humairah orangnya jenis belajar yang macam mana. So kita dah tahu cara belajar, barulah dah tahu macam mana nak gunakan cara tersebut untuk sukses. So itu kita akan kongsi pada hari Sabtu nanti. So kepada yang mengikuti siri ni, boleh nanti kita akan bagi link untuk pendaftaran untuk program pada hari Sabtu nanti. Kita akan bagi link. So kalau boleh joinlah program tersebut sebab ia sangat-sangat berbaloi dengan harga yang sangat tak masuk akal. Okey. Harganya RM150 Usna Umairah. Tapi untuk esok kita bagi RM50 saja Usna. Harga RM150. Tapi kita bagi RM50 je. Malam ni sehingga esok hari Khamis. Hari Jumaat harga kembali asal. Okey. So kalau Husna dengan Humairah free pun hari Sabtu ni boleh join. Join lah. Tapi you all kita bagi free lah. Kan kau nak belajar kan macam mana kan, lebih detail kan. Okey. So pada kawan-kawan yang lain boleh ikuti program tersebut. Boleh bincang dengan mak ayah macam mana. So jom beramai-ramai untuk ikuti program satu hari dengan Bapak-bapak lah. So kita akan share banyak. Dan juga Bapak akan kongsikan juga rahsia-rahsia kejayaan orang lain. Banyak cerita nak kongsi. Tetapi tengoklah kan, masa kita pun sejam pun dah nak habis dah ujung-ujung ni kan. So ada banyak lagi soalan nak tanya ni. Okay. So insyaAllah nanti kita akan bagi link. Adik-adik boleh bincang dengan mak ayah untuk daftar nama untuk ikuti program tu bersama dengan Bapak satu hari nanti. Jangan risau, tak ada ceramah sangat. Okay. Apa-apa pun tak pandai bagi ceramah sebenarnya. Okay. Tapi kita ada banyak program-program, kita ada aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat untuk kita kenal potensi diri kita insyaAllah. Okey, baik. Seterusnya Husna, Humairah, kita ni belajar dalam suasana pandemik. Okey, kenapa kita bawakan juga Husna dengan Humairah? Sebab you all ada pengalaman belajar di musim pandemik. Untuk pengetahuan semua, Husna dengan Humairah ni belajar di asrama daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 4 PDPR lah kan. PDPR pula, belajar bersemuka. Cuma tingkatan 5 sahaja belajar di rumah. So bertepatan untuk kawan-kawan kita yang sekarang belajar di rumah juga, dah dekat 2 tahun kita belajar kat rumah ni kan. So apa hikmah yang kita boleh belajar Humairah dengan Husna daripada pandemik COVID-19 ni untuk diri masing-masing? Apa yang you all belajar sebenarnya? Apa hikmah dia? Pada pandangan saya, hikmah dalam belajar dalam keadaan pandemik ni, duduk kat rumah, ialah kita sebenarnya boleh belajar di mana-mana sahaja. Jika kita nak, insyaAllah. Macam sebelum ni kan belajar kat sekolah. Jadinya, bila kat rumah je, kita rasa malas nak belajar, rasa nak rehat je.
Tapi bila kita mengalami keadaan pandemik macam ni, di mana kita memang terpaksa belajar dekat rumah, dia membuktikan bahawa sebenarnya kita boleh belajar kat mana-mana je. Selagi mana kita nak. Kita boleh adapt. Husna, hikmah Husna? Hikmah yang saya dapat, bila belajar kat rumah ni, kita akan lagi rasa untuk menghargai cikgu-cikgu yang penat ajar kita kan. So at least kita tahulah macam mana diorang punya rasa stres tu belajar kat rumah ke apa. Lepas tu yang kedua, kalau bila kita belajar kat rumah ni, kita boleh search macam-macam info pasal soalan-soalan yang susah. Dan lagi bila banyak soalan kebat kan dalam SPM. So kita boleh je search dekat Google. So tak adalah nanti otak kita macam terperap, macam Buntu. macam macam tu lah. Tu je. Betul. Kalau kita nak bicara tentang masalah, kat mana-mana pun banyak masalah, betul? Betul. Dekat asrama, dekat sekolah pun kita ada masalah. Kita PDAPR pun kita ada masalah. Tetapi daripada kita sibuk membicarakan soal masalah, kita takkan jumpa jalan penyelesaian. Betul? Tapi bila kita cari hikmah daripada peristiwa yang berlaku, kita akan berusaha untuk perbaiki diri. Betul? Betul. Kalau yalah asyik cari salah aje. Daripada dulu kita cari salah. Contoh paling mudah. Kenapa tak skor PSA ni? Ni semua sebab sekolah lah ni. Kenapa tak boleh skor exam? Ni sebab cikgu ajar tak pandai. Kenapa tak boleh skor dalam PSA? Makcik kantin masak tak sedap. Kan? Saya pun nak cari alasan, nak cari masalah, nak perbesarkan masalah yang ada. Sedangkan apa usaha untuk perbaiki diri? Tak ada, kan? So Husna dengan Humaira jumpa hikmah daripada pandemik, kan? Contohlah macam sekarang kami ni orang dewasa ni, kan? Nak bekerja susah, tak ada apa ni, nak keluar bekerja pun payah. Tapi bila kita cari hikmah, apa yang kita boleh cari lagi, gali lagi usaha yang kita ada, insya-Allah Allah akan pemudahkan jalan kita. Betul? Ada poll lagi ni, tim boleh keluarkan tim. Poll apa lagi yang ada ni? Ada lagi 2 lagi soalan lagi tak keluarkan. Okey. Suka belajar secara bersendirian, dengan kawan-kawan, dengan ibu bapa, dengan guru. Sila. Sila jawab. Best pula ada benda ni, kan. So baguslah kawan-kawan kita pun boleh involve dalam program kita ni. Suka belajar secara bersendirian, dengan kawan-kawan, dengan ibu bapa. Tak ada dengan ibu bapa, Tak ada orang yang nak ni dengan ibu bapa. Dengan guru. Best lah kalau dapat dengan guru, kan. Tentu dapat jawapan yang senang, kan. Dengan kawan-kawan ni belum tentu jawapan betul. Tapi ramainya suka belajar dengan kawan-kawan. Okey, ada suka belajar bersendirian pun ada. Okey, terima kasih. Okey, ramai suka belajar dengan kawan-kawan. Okey, baik. Ada yang suka belajar bersendirian? Komen sikit. Siapa boleh komen? Belajar sendirian, belajar dengan kawan, mana yang lebih beri banyak manfaat? Belajar sendirian, boleh je belajar sendirian, tapi takut apa yang kita jawab tu tak betul, salah. So tapi lagi elok kita belajar dengan kawan-kawan lah. At least kita ada banyak pendapat daripada kawan-kawan. Sebab kita kan ramai kawan-kawan. So lagi elok belajar dengan kawan-kawan. Humaira? Selesa yang mana? Pada pendapat saya, dua-dua. Dua-dua, balance, Sebab ada subjek yang contohlah macam bagi kita subjek tu susah. Bagi kawan-kawan kita subjek tu okey je. Jadi mungkin kita kena spend sikit masa sendirian untuk kita cuba teliti elok kat mana yang kita tak faham. Lepas tu bila kita dah cukup masa sendirian, kita join balik kawan-kawan. Kita catch up balik. Jadi dua-dua sangat bermanfaat sebenarnya. Alright, terima kasih Humaira. Bagi pendapat Papa yang tak cemerlang macam Humaira dan Husna,
Okey. Dia macam ni tau. Ada pro and cons Baik. Kenapa belajar bersendirian? Sebab tak selesa belajar berkumpulan. Kenapa tak boleh belajar berkumpulan? Sebab kadang-kadang bila dia join kumpulan, dia rasa kawan-kawan tu lebih advance daripada dia. Kawan-kawan tu lebih pandai. Sebab tu kadang-kadang dia rasa macam jauhnya ilmu aku dengan dia orang. Tu yang pelan-pelan tarik diri and then belajar seorang-seorang. Itu kadang-kadang kesan dia Bukan tak nak belajar berkumpulan, tapi kadang-kadang bila join tu rasa macam satu kadang-kadang kawan pun buat tak peduli je. Tahu betul-betul lah kita mungkin tak stand dengan mereka kan. Jadi kita rasa macam alah betul-betul lah aku tak pandai kan. Tak pernah tanya aku soalan kan. So bila berkumpulan ni pertama kita kena fair lah, kena bagilah peluang kawan-kawan kita juga untuk berikan pandangan dan sebagainya supaya tak ada kawan-kawan kita yang terasa hati dan tarik diri daripada kumpulan kan. So belajar seorang-seorang. Okey, baik. Kemudian implikasi dia apa? Bila belajar seorang-seorang, kita terpaksa belajar semua benda. Tadi siapa cerita ni? Husna aku cerita yang belajar berkumpulan tu dia boleh bagi tajuk-tajuk pada orang-orang lain kan. Contohnya sejarah banyak kan. Ada 10 tajuk boleh bagi pada 10 orang yang berbeza. So kita tak perlu baca untuk 10 tajuk. Kita cuma baca tajuk kita dan kita boleh share informationnya ataupun notesnya pada kawan-kawan kita kan. So kalau seorang nak baca 10 tajuk ambil masa. Tapi bila kita dalam kumpulan dia banyak lebih beri manfaat lah okey. Ada lagi pool last? Pool keluar? Ada lagi ke pool? Ada ruang belajar khas ke kat rumah? Ada, berkongsi tiada. Ruang belajar khas tu maksudnya dekat dalam bilik. Ada bilik khas, bukan depan TV ruang khas juga depan TV. Nak belajar macam mana tu okey, ada. Ada yang berkongsi, ada yang tiada. Okey. Ada yang ada berkongsi, ada yang tidak. Terima kasih atas undian pool. Okey, ramai yang ada lah. Ada ruangan belajar. Okey. So yang mana ada ruangan belajar khas ni, make sure ruangan belajar tu yang dalam keadaan yang terbaik lah kan, yang sesuai selesa, pencahayaannya cukup, baunya harum. Ini bilik khas, tetapi dalam bilik bangkai tikus pun ada. Kan? Baju dah seminggu tak basuh-basuh dalam bilik, dah berbau bilik. So macam mana kita nak menjadikan suasana yang kondusif dalam bilik? Okey, yang berkongsi. Yang berkongsi ni pun ada yang berkongsi bukan dengan adik-beradik, kongsi dengan mak ayah sekali. Kalau Husna, depan Husna mak kan? Ya, betul. Husna pula. Husna ke Humaira? Saya. Dua-dua juga. Husna? Sama-sama. Okey, kita ada kelas, mak pun bekerja, work from home kan. Berkongsi. So macam mana nak buat? Kalau boleh pakailah headphone ke earphone ke kan, supaya kita ni boleh dengar masing-masing kan. Kalau semua buka loudspeaker, siapa yang nak dengar? Silakan kerja mak masuk dalam kita punya homework je lagi kan. Okey, yang tiada, yang bagi komen tadi tiada. Yang tiada ni macam mana nak buat Nak buat macam mana Husna yang tak ada bilik khas ni? Carilah satu tempat yang memang tak ada gangguan. Contoh macam boleh je study kat luar rumah sebab takut adik-adik ganggu ke apa. Cari je. Kena cari juga, ikhtiarkanlah untuk cari kan, untuk elakkan gangguan kan. Tiba kan tengah belajar-belajar, adik ulu buat putus susu je lagi kan. Habis semangat nak belajar kan. Ataupun dia koyak-koyak kan kertas kita kan. So kena ada ruangan khas juga kalau tak ada kan. Kalau boleh belajar rumah kau, tak boleh juga kan. COVID ni tak nak pergi mana-mana kan. Tak nak dalam rumah sendiri je lah usahakan. Dan juga mungkin cari waktu yang sesuai lah, kan. Okey. Ada soalan lagi Husna? Kat bawah dekat ni poll kita, dekat penonton. Kalau study lewat malam atau awal pagi? You all. Soalan dia study lewat malam ataupun awal pagi? Husna dengan Humaira. Belajar lewat malam ke ataupun awal pagi lebih baik?
Dia Dua-dua. depends ni. Yelah, you all sendiri. Selesa mana? Humairah sendiri selesa mana? Pagi ke lewat malam? Kalau saya biasa kalau study lewat malam masa esoknya hari Sabtu. Sebab hari Sabtu boleh rehat lebih sikit. Mana tahu masa malam Jumaat tu baru habis kelas, tengah semangat, jadi terus study masa tu. Lepas tu hari Sabtu rehat. Kalau awal pagi, biasa study awal pagi masa hari Minggu lah. Sebab lagipun kita ada kelas, contoh kelas pukul 8 pagi. Lepas subuh tu carilah vibe dengan study sikit. Lepas tu sambung kelas pula. Jadi mood tu ada macam tu. Husna? Saya selalu study awal pagi sebab saya seorang yang tidur awal. Macam pukul 10 macam tu dah tidur dah. So tapi tak adalah, kalau nak study pun jangan lewat sangat sampai pukul 12, pukul 1 tu. Boleh je study dalam pukul 9 sampai pukul 10 ke. Kalau nak study awal pagi pun boleh juga. Lagi elok macam lepas subuh sebab otak kita time tu dah baru fresh kan. Nak masuk ilmu lain pula. So dia depends kat orang nak study bila. Alright. Terima kasih Husna. Husna, kita dah sampai penghujung ni Husna dengan Humairah. Macam tak cukup je rasanya masa kita ni kan. Maklumlah ramai yang kata tadi tulang rusuk dah bergetar-getar ni. Okey, Husna, apa nasihat Husna pada kawan-kawan kita yang akan ambil SPM tahun ni? 2021 ni. Kesian mereka ni 2 tahun PDPR, lepas tu examnya pula lewat daripada you all. You all bulan 2, dia bulan 3 baru periksa. So apa nasihat Husna pada mereka ni lah untuk naikkan balik semangat dia orang, untuk supaya dia orang boleh balik kembali kepada on track, belajar sungguh-sungguh. Silakan Husna. Okay, nasihat saya ialah jangan stres-stres sebab kalau kita stres nanti lagi banyak benda dalam otak. So just relax je, masuk kelas, jawab je apa-apa cikgu tanya, jawab je macam kita sembang-sembang ke apa. Kalau cikgu tengah mengajar, dengar betul-betul, fokus, jangan tiba-tiba main game ke, janganlah. Kita dengarlah cikgu cakap apa kan. Okay, lepas tu bahagikan masa betul-betul sebab masa penting. Dengan kita bahagi masa, at least kita dapat tidur yang cukup. Tak adalah kurang tidur ke, terlajak tidur ke. So bahagikan masa betul-betul. Okay, itu je. Husna, Humairah. Nasihat saya untuk adik-adik yang nak ambil SPM, sekejap je rasa belajar untuk SPM ni sebenarnya. Masa tengah study tu memang rasa lama sikit, tapi sebenarnya percayalah, sangatlah sekejap. Jadi jangan terlalu tertekan untuk belajar. Jangan lupa untuk have fun masa belajar. Belajar dengan kawan-kawan. Bukalah Gmeet ke apa ke, belajar dengan kawan-kawan kan. Lagi seronok. Walaupun format SPM sekarang tak sama dengan kami, tapi just buat yang terbaik sebab bila awak dah lepas masa SPM awak lah yang akan jadi inspirasi untuk adik-adik lepas awak, yang membuktikan bahawa korang tetap boleh berjaya dalam SPM walaupun format lain. Itu sajalah. Alright. Terima kasih Humairah. Husna, kita ambil satu soalan lagi Humairah, Husna. Sebab ni memang you all yang kena jawab ni. Daripada Adam ni, dia kata adakah menghafal Quran dapat membantu atau memudahkan kita untuk belajar atau ulang kaji? Apa tu dia jawab ni? Humairah dan Husna je boleh jawab. Okey, silakan. Humairah jawab tu. Sejujurnya, ya. Sangat memudahkan sebab bila dalam perjalanan kita hafal Quran, kita dapat tahu selok-belok macam mana yang memudahkan untuk otak kita hafal information. Sebab bila kita hafal Quran kan, kita kena tengok satu-satu kalimah, kita kena ingat bunyi, kita kena ingat bunyi tajwid dia. Jadi
dalam perjalanan kita hafal Quran, sebenarnya pada masa yang sama kita mencerdaskan otak kita. Jadi bila nak ulang kaji, kita tahu dah lah teknik macam mana hafal yang sesuai untuk kita. Macam tu. Berkat pun ada. Yes. Husna, ada nak tambah? Hafal Quran bantu sebab bila kita letak Quran pertama, so dia akan memudahkan yang lain. So kita kena letakkan Al-Quran pertama. Okay. Macam itulah. Okey, terima kasih. Kepada anak-anak sekalian, tuan-tuan dan puan, macam orang lain juga, perjalanan Husna dengan Umairah pun bukannya mudah. Pandemik juga, belajar di rumah juga. Cuma di saat-saat akhir sebelum peperiksaan, mereka di kuarantin. Betul. Kuarantin pada start bila tu? Januari Januari ke Disember lagi start? Disember rasanya. Disember, lebih kurang dalam Disember lah. Sebabnya peperiksaan pada bulan 2. So mereka ni dah sebab mereka duduk asrama, dah dikumpulkan awal di asrama. Betul? Betul. Daripada awal sebab kena bersemuka juga, sentuhan terakhir daripada para guru, dan terkurung lama. Nak jumpa parent lepas tu pun susah. Tak dibenarkan. Dengar cerita jumpa kat pagar je, hantar barang je. Tak boleh berjumpa muka sebab yalah masing-masing nak jaga kan, supaya yalah nak periksa ni supaya tidak ada orang yang mendapat penyakit tersebut. Jadi hanya dapat mungkin melalui telefon sajalah kan, berhubungan family dan di saat-saat akhir tu juga yang saya difahamkanlah daripada soal siasat awal dengan Umairah dengan Husna ni, maklumkan yang menaikkan semangat mereka di saat-saat akhir ni hanyalah ucapan-ucapan dan video daripada parent mereka. Jom kita tengok video ni. Ni daripada mak ayah Husna dan juga Umairah yang pesan dia tengok ramai-ramai Tengok ramai-ramai. tengok ramai-ramai dalam dewan ke kat Ya, surau. dalam dewan. Dalam dewan, cikgu tunjukkan video ucapan parent masing-masing, dan inilah di antara booster mereka untuk terus menaikkan semangat mereka untuk capai kejayaan. Okey tim, sila bukakan videonya. Assalamualaikum Muna. Selamat memiliki peperiksaan SPM. Semoga dapat menjawab dengan cemerlang, dapat menjawab dengan lancar, fokus, dan semoga semuanya dipermudahkan. Jaga solat, selalu berdoa, jaga kesihatan dan buat yang terbaik. Kepada semua anak di IQKL, semoga berjaya dengan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru IQKL, Humairah Fatini, anak dia yang disayangi, serta pelajar-pelajar IQKL yang dikasihi sekalian. Bapa, ibu, tok ayah serta keluarga mendoakan kejayaan yang cemerlang buat semua anak-anak di IQKL. Just do your best dan terus berdoa dan bertawakal kepada Allah. Kami mengucapkan juga terima kasih banyak-banyak kepada guru-guru, pihak pengurusan IQKL atas segala usaha bimbingan kepada anak-anak, dan kami mohon kepada semua guru-guru untuk mendoakan dan memberi restu kepada Humairah serta anak-anak IQKL. InsyaAllah mereka akan berjaya dengan cemerlang. Jaga kesihatan, stay fokus, dan insyaAllah the rest we leave it to Allah. Humairah, we love you always. Okey. Umairah bawa tu semua atuk nenek semua dengar. Yang best Husna tu. Mak dia berbual, tapi yang kucing tu diam je. Dia bukan diam tu, dia berdoa tu. Kalau dia pandai bercakap, lari dah mak. Kucing tu pun dia doakan Husna tu. Kena sayang dia juga tu. Kan? Ke kat rumah tak peduli je dekat kucing tu. Okay? Kucing pun mendoakan kejayaan Husna. So yang ni lah Papa lihatlah pattern
yang mana anak yang ibu bapa baik, rapat, akrab, insya-Allah anak tu mudah nak berjaya. Mudah nak berjaya. Yang mana mak ayah beri perhatian pada semualah, bukan anak-anak terpilih, pada semua anak-anak. So dapat je sokongan pada mak ayah, insya-Allah anak tu sendiri boleh berjaya. Bukan nak suruh mak ayah tu aja, tetapi doanya, perhatiannya, bantuannya, anak-anak sendiri boleh belajar sendiri. Insya-Allah kan. Okey, yang terakhir. Ni request ni. Papa nak dengar Husna dengan Humaira membacakan sedikit ayat-ayat Quran. Boleh kan? Okey, silakan. Tak adalah kan orang kata betul ke tu hafizah kan? Banyak pula dakwa-dakwi dia kan. So kita nak dengarkan, pertontonkan kepada hadirin, tuan-tuan dan puan serta anak-anak. Dengarkan sedikit bacaan daripada siapa nama dulu? Humaira ke Husna? Humaira dulu. Ni memang perangai petik-petik nama orang ni memang biasa Okey, silakan Humaira. Baca apa-apa saja. Apa-apa je lah dalam 5-6 muka surat. Masya Allah. Tak, 2-3 ayat cukup. Hmm. Jangan baca Al-Fatihah pula. Okay, buat malam kita baca Al-Mulk. Al-Mulk. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. Sadaqallahul-azim. Ya Allah, sedapnya suara. Sejak cukup. Masa suruh baca lagi je. Husna. Nak sambung ke nak ayat lain? Kalau Humaira baca Al-Mulk, saya baca Al-Kahfi. Okey. Alhamdulillah. Lulus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Sadaqallahul azim. Mak ai lajunya. Ada Quran ke bawah tu? Mata pandang bawah tu? Tengah fokus. Apa ingat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkekalanlah ingatannya sampai bila-bila. Amin. Allah. Kemudian Papa doakan juga kalian berdua dapat menyambung pengajian yang lebih baik lepas ni. Humaira, macam mana sambung mana Humaira? InsyaAllah UIA. UIA bidang Undang-undang. Undang-undang masak. Jangan bermain dengan wanita see you at court. Husna? InsyaAllah di CUCMS bidang farmasi. Nak berfarmasi. Farmasi? Medik farmasi. Farmasi yang ubat-ubat tu kan? Ya. Okey. Tak ada masalah. Yang penting kita tahu path journey yang kita nak pergi, kan? Laluan mana. Bila sebut dengan jelas universiti tu maksudnya dia dah ready dah tu. Terima kasih kepada kalian berdua yang sudi berkongsi dengan kita semua, dengan kawan-kawan yang menonton. Tak terbalas jasanya walaupun kita hanya sekejap saja, tapi alhamdulillah mudah-mudahan perkongsian yang diberikan oleh Humaira dan Husna memberi inspirasi pada kawan-kawan kita yang lain, memberi semangat pada kawan-kawan kita yang lain. Kalau ada di kalangan mereka ni pun yang mengikuti satu daripada perkongsian kita pun, kita dah dapat balasan pahala yang berkali-kali ganda, insya-Allah. Mudah-mudahan
sekalian dipermudahkan lagi urusan selepas ini, mudah belajar, mudah berjaya dan kembali kepada masyarakat untuk membantu pula masyarakat sama-sama berjaya macam anda berdua. Baiklah, kepada semua yang masih lagi menonton, peluang terakhir untuk anda berjumpa dengan Papa Bob pada hari Sabtu nanti, 10 hari bulan Julai ini, jam 9 hingga 5 petang. Anda masih lagi boleh berdaftar hari ini hingga hari esok untuk dapatkan early bird, untuk dapatkan pendaftaran awal. Kita buka tak ramai. Jadi kita senang nak fokus kepada mereka yang mengikuti. Okay? So siapa yang buat pendaftaran hari ini dan esok, bayaran cuma RM50 sahaja daripada yuran sebenarnya RM150. 150. So RM50 sahaja. Pagi hari petang bersama dengan Papa Bob. Kita ada nota nanti dan kita bagi juga sijil kepada yang mengikuti program nanti. Sijil e-digital kita lah. Sijil e-digital lah. Tak boleh nak bagi satu-satu tu, kita bagi digital jugalah. So yang mengikuti program ini. Dan macam biasa, anda akan belajar 3 benda. Bagaimana nak memiliki mindset ataupun vision yang jelas untuk hidup masing-masing. Kemudian kita akan sentuh bagaimana juga anda nak mengetahui tentang potensi diri anda. Bagaimana nak gunakan potensi yang ada ni untuk sukses dan manfaatkan faktor-faktor persekitaran yang ada untuk membantu kita sukses. Dan dalam masa yang sama, kita juga kongsi bagaimana tips-tips lagi pelajar-pelajar cemerlang ni berjaya. Bapa ada student yang dapat 18A tahun 2006 dulu. So rahsianya ada pada sebuah buku dan ceritanya juga Bapa akan kongsikan pada hari Sabtu ini. Tapi dia 2006 dulu. SPM 18A. Dan kenapa pembawa mereka ni? Sebab mereka ni relevan dengan anda semua, tak jauh beza. Jadi cerita-cerita ni juga kita akan kumpul-kumpulkan juga, kita akan kongsikan pada hari Sabtu ini. So jom spend masa anda pada program yang sangat-sangat bermanfaat ini pada hari Sabtu 10 hari bulan 7. So bincanglah dengan mak ayah macam mana. Kalau ada masalah pun tapi berminat nak program. Macam ni lah. Kita buat macam ni lah. Punyalah nak pastikan you all ikut program ni. Kalau lah ada masalah ada masalah kewangan ke apa ke, bincang dengan kita. InsyaAllah kita cuba permudahkan urusan anda yang betul-betul berminat, yang betul-betul nak belajar. So Papa tak ada masalah nak share ilmu dengan anda semua. Okay? Yang mana boleh bincang dengan mak ayah, bincang. Yang kata nak juga tapi ada masalah, bincang dengan kami. InsyaAllah kita cuba memudahkan semua orang supaya ramai boleh dapat manfaat daripada program-program seperti ini. Bukannya mudah, selalu kita dapat berjumpa di program-program fizikal. Tapi atas kekangan-kekangan yang ada, kita buat secara online. Dalam masa yang sama, kita tak nak ilmu yang ada ni simpan macam itu je, rugi. So kita nak distribute semua ilmu yang ada supaya kita sama-sama boleh beroleh manfaat dan sebagainya. Okay, so di Nur Eco Resort, kalau siapa yang belum pernah dengar Nur Eco Resort ni apa, kita sebuah pusat latihan yang memiliki 4 pusat latihan di seluruh Malaysia. Tempat yang anda boleh dapatkan kursus-kursus ataupun berkreasi ataupun berehlah dengan keluarga masing-masing. Kita ada di Nur Lebah Pangsun Ulu Langat, kita ada di Nur Laman Bestari Ulu Yam, kita ada di Nur Bukit Unggul Sepang dan kita juga ada di Nur Merang In Terengganu. Ada 4 pusat latihan kita yang beroperasi selepas PKPD ke, fasa ke berapa ke, selepas dibenarkan kita akan beroperasi semula. So, boleh datang tempat kita, ada sungai, ada aktiviti flying fox, ada jungle trekking, ada ATV, ada macam-macam lagi, kan, rafting pun ada. So kita boleh kembali ke nature, kan, setelah stres berada kat rumah. So boleh datang ke tempat-tempat kami nanti selepas kerajaan membenarkan kita beroperasi. So boleh datang, jumpa dengan kita, program dengan kita. InsyaAllah kita boleh menghilangkan stres kita bersama-sama. Yang penting kalau dapat tengok kita punya sungai tu, tuan-tuan dan puan, hilang letih, hilang kelesuan, hilang perasaan nak balik kampung sebab suasana pun macam dah kampung dah. Okay, so kemudian siri-siri program bermanfaat kita pun akan diteruskan macam biasa. Hari Rabu program yang bersama dengan saya, malam macam biasa minggu depan. Mungkin tajuk berbeza sikit lah sebab ni cerita lain. Mungkin besok minggu depan hari Rabu malam dengan saya sesi lain. Kemudian hari Selasa bersama dengan jurulatih outdoor kita perkongsian. Kalau minggu lepas, 2 minggu lepas beliau berkongsi tentang mendaki ke Kalapata.
okey, kaki Gunung Everest. Kemudian minggu lepas, baru ni, semalam, beliau berkongsi tentang menyelamatkan seorang kanak-kanak daripada lemas. Okey, selepas aktiviti rappelling yang cuacanya tiba-tiba bertukar jadi ribut, datang air, kepala air dan sebagainya. So anda boleh juga tonton dekat FB Nur Eco Resorts yang kita dah rakamkan, so boleh ulang tengok dan sebagainya. Dan Imam Muda Aran bersama dengan kami pada hari Isnin ni petang, malam, Imam Muda Aran, kalau baru ini minggu lepas hari Jumaat bersama dengan Imam Muda Aran Jumaat malam, kita ubah sikit tarikhnya pada hari Isnin malam bersama dengan Imam Muda Aran. Dan insya-Allah nantikan juga segmen khas bersama Ustaz selebriti kita juga, Ustaz Fahrul. Yang masanya kita akan maklum kemudian. InsyaAllah rezeki kita dapat Ustaz Fahrul Mak Joy sudi untuk berkongsi ilmu dengan kita semua. InsyaAllah nanti kita akan maklumkan tarikh dan masa Ustaz Fahrul akan bersiaran nanti insyaAllah. Dan sekali lagi ucapan terima kasih kepada adik Humairah dan juga Husna. Jangan serik. InsyaAllah apa-apa lepas ni perlukan motivasi lagi daripada Papa Bob direct. InsyaAllah anytime you boleh WhatsApp, boleh call, Papa akan beri bantuan dari sudut itu. Itu saja yang mampu Papa beri di saat kita ada masalah COVID pandemik tak selesai lagi ni insyaAllah. Dan sama-sama juga kita berdoa semoga Allah angkat kembali penyakit ini dan kita dapat kembali ke kehidupan kita yang normal semula kan. Dah tak sabar-sabar nak balik kampung, jumpa tok, jumpa nenek, jumpa siapa-siapa, ayam, ikan semua dah lama tak jumpa dah. Kan? Okay, so insyaAllah kita harap dapatlah kembali kita ke situasi asal semula nanti insyaAllah. Baiklah, terima kasih semua, terima kasih yang sudi menonton, terima kasih sekali lagi kepada semua tim Nur Eco Resort kerana bertungkus lumus untuk menyediakan medium ini untuk kita bersama-sama. So mudah-mudahan insyaAllah kita akan teruskan lagi perkongsian demi perkongsian ini demi untuk anda. Anda lah siapa lagi yang sedang menonton kita hari ini dan bila-bila insyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Papa Bob. Terima kasih Bapak Bob. Terima kasih.